warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Syahadan maksudnya ya. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, syahadan wajib bagi orang yang musafir yang panjang safarnya, iaitu 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam, perjalanan yang mu'tadil, yang menanggung ia, yakni wajib niat qasornya. Niat qasornya itu di dalam takbiratul ihram. Jika ia hendak qasorkan semayang, ia qasor sudah keluar pada negeri itu. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Taala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup yang Allah Taala beri, yang kita diajar harian mensyukuri nikmat hidup dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur setiap kali bangun pada tidur. Syukur juga Islam yang kita perolehi sejak pada lahir lagi. Syukur lebih-lebih lagi Allah Taala jadikan Islam kita bukan saja keturunan dan baka, tapi dijadikan kita boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu, dapat pula mempelajari, memahami, memantapkan apa ajaran yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Dan syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita begitu mudah menerima dan mengiya dan membenarkan semua ajaran yang dibawanya. Syukur lagi kita ke Allah Ta'ala ada kesihatan, kelapangan masa diberi, dengan tu dapat hadir pada hari ini, minggu ni, yang hari tu tak dapat mai. Jadi I'm sorry about that lah. Okay. Saya tu tak boleh ada kesibukan sikit. Kena duduk di Ipoh tu, tak boleh nak hadir. Alhamdulillah hari ni dapat sampai. Ni pun baru balik Ipoh kat elok mari Maghrib. Syukur dapat sampai hari ni, dan insya-Allah kita nak menyambung bacaan kitab kita daripada kitab Sulamul tadi ni, insya-Allah. Kata musannif syahadan. Syahadan ni kalau terjemah bahasa Arab daripada perkataan tambihun. Ai hadza kalamun unabihu liman ghafala. Ini satu peringatan dia nak sebut bagi orang yang lupa, dan peringatan dia nak bagi ni, nak sebut ni masalah apa? Khusus dia nak bicara bab sembahyang jamak dan sembahyang qasar. Jadi kita nak beralih lah daripada sembahyang bab jemaah kita dah selesai, kita nak masuk pula bab sembahyang yang berkaitan dengan sembahyang musafir. Dan sembahyang musafir yang kita nak bicara ni adalah kaedah kaifiat sembahyang jamak dan qasar, insya-Allah. Baik. Kata musannif rahimahullah taala, wajib bagi orang yang musafir yang panjang safarnya, iaitu 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam, perjalanan yang mu'tadil, yang menanggung ia, yakni wajib niat qasornya itu dalam takbiratul ihram jika ia hendak qasorkan sembahyang. Jadi mula-mula dia nak sebut ni ialah bab sembahyang qasar dulu. Maksudnya saya nak sebut dulu sebelum tengok baca kitab tu, pasal bahasa kitab tu agak panjang dan melirik sikit. Sebut dulu, faham dulu, lagi baca baru tengok, oh macam ni maksud dia. Okey. Jadi dia nak sebut ialah tentang sembahyang qasar. Sedia maklum bila sebut sembahyang qasar jamak ni, mestilah ada istilahnya musafir, dan mestilah bila sebut musafir, pasal kaedah kita dalam fiqh ni ada 2 istilah musafir. Ada musafir jarak jauh, ada musafir jarak dekat. Musafir jarak dekat, musafir yang tak sampai jarak 2 marhalah, itu istilahnya lah. Kalau jauh adalah musafir yang ada jarak 2 marhalah. Istilah digunakan ialah 2 marhalah.
Dua marhalah tu kalau ikut dengan sukatan kita lah ni, kalau tengok dengan kiraan-kiraan moden yang ada, dia lebih kurang. Kalau nisbah ukuran yang ada disebut, ada yang kiraan dengan 88 km, ada 92 km. Jadi ada yang berselisih dari segi berapa bilangan kilometer tu lah. Kalau saya sendiri, nisbah angka, saya pula selalu musafir, memang angka yang memang dipakai untuk musafir ni, pasal ada 92, 88. Kalau kurang pada tu, lagilah susah hati kita, takut tak cukup kan. Jadi kaedah nak bagi puas hati, tak ada khilaf. Kalau saya lah, saya pegang angka 100 saya nak sebut saya, tuan-tuan nak ikut saya, bagus kat tu kan. Pasal kita kaedahnya, asal musafir ni tak cukup jarak. Jadi untuk camkan dua marhalah, mesti yakin ataupun zon, jarak kita itu adalah jarak dua marhalah. Jadi kalau kita syak, cukup tak cukup, cukup tak cukup, cukup tak cukup, cukup tak cukup, tak cukup. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Mana betul? 82, 88, 92, 88, 92. Cermat macam mana? Cermat lagi macam mana? 100. Tu saya punya style. Pasal Tok Guru ajar style tu, kita ikut style tu lah. Pun kadang-kadang kilometer kita pun lain juga. Naik dua kereta, satu kancil, satu gajah. Dari sini pergi Lenggong. Tengok kancilnya bacaan apa, gajahnya bacaan apa. Sama? Tak sama lah. Kadang dia pengaruh tayar. Jadi ada berbeza kat tu. Beza pun lari kat lah kadang kilometer tu ni. Jadi macam mana kaedah cermat? Pergi lajak sikit. Lajak apa? Untuk bagi memang ada istilah zon ataupun yakin jarak yang kita lalui itu ialah jarak yang boleh jamak, qasar. Maka angka tu yang kalau saya bubuh 100. Siap. 100 apa? Kilometer. Siap. Jadi kalau ada jarak itu ada keharusan jamak dan qasar. Jadi kita fokus ke qasar dulu. Baik, untuk qasar ni apa? Memendekkan sembahyang yang 4 kepada 2. Yang boleh pun 4 jadi 2. 3 tak boleh jadi 1,5. Tak boleh. Kalau 1,5 nak berhenti kau ni. Sikitlah ayat-ayat bodoh itu kan. Tapi angkanya pegangnya lah. Yang boleh qasar adalah yang 4. Dan boleh qasar ni sembahyang fardu je. Sembahyang sunat tak boleh qasar. Baik. Subuh tak boleh qasar lah pasal dia 2. Okey, sedia maklum. Dan untuk qasar ni, macam mana nak boleh zuhur ni jadi 1 jadi 2? Syarat musafir itu 1. Dan syarat dia pula mestilah keluar daripada kawasan Jumaat kita. Mesti keluar daripada kawasan Jumaat. Keluar daripada kawasan Jumaat, barulah boleh untuk buat qasar. Baik. Kemudian bila nak qasar, kita nak niat sembahyang zuhur tu macam mana? Kalau kita niat sembahyang zuhur, usolli fardhu zuhri, tu lafaz niat lah kan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Okey tak? Okey tak? Tu sembahyang zuhur. Berapa tu? Kenapa lambat? Dah arba'ah deh. Dah arba'ah 4 lah. Itu boleh tak? Niat arba'ah. Sebut arba'ah, niat arba'ah. Tapi buat 2 boleh tak? Tak boleh. Itu macam mana nak buat 2? Mu kena niat 2 lah weh. Jadi kalau lafaz niat dia macam mana? Kalau lafaz niat dia usolli fardhu zuhri rak'ataini. Tu sebut Arab lah sikit kan. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. 2 ni memang 2 zuhur mana pula 2, zuhur 4 qasran. Di qasar atau maksuran. Di qasar kan, qasran makmuman imaman lillahi ta'ala. Dan untuk buat qasar ni dia mesti niat dalam takbiratul ihram. Maksudnya kalau kita tak niat dalam takbiratul ihram, sembahyang kita tak boleh buat 2. Kalau katalah kita musafir sekalipun, tapi bila sembahyang macam mana? Allah tak ingat langsung nak qasar ni. Memang selalu dah champion sembahyang zuhur kan. Dia niat apa? Dia niat 4 lah. Aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 aku musafir. Boleh tak itu? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh pasal apa? Pasal bila dah niat 4 dia tak boleh buat 2. Jadi macam mana nak jadi 2? Wajib diniatkan 2 itu dalam takbiratul ihram. Bila 2 tu 2, dan antara 2 ni kalau tak sebut 2 pun, yang wajib diniat adalah qasar. Jadi aku sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar tu. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Qasar.
Makmuman imaman lillahi ta'ala. Makmuman imaman tu pilih salah satu lah kan. Lillahi ta'ala. Boleh? Faham? Itulah ayat dia sebut. Macam mana pun dia ada syarah macam ni sikit. 2 marhalah tu dengan kilometer saya sebut dah. 2 marhalah tu apa dia? Marhalah tu asal bahasa Arab daripada marhalatun, marhalatain, 2 marhalah kan. Marhalah ni apa? Marhalah ni ialah satu perjalanan siang ataupun malam, ataupun perjalanan siang malam 24 jam. Kalau pasal orang Arab ni, kalau dia musafir di padang pasir dengan naik unta, dia hanya akan berhenti rehat dalam masa 12 jam sekali ya. Musafir. Dia tak macam kita rehat kan. Dia berjalan naik unta tu, dia punya perjalanan dia akan rehat. Kalau kata pagi, petang dia rehat 12 jam. Jadi istilahnya satu perjalanan macam tu dia panggil satu marhalah. Jadi jalan 12 jam, rehat. Satu marhalah. Kalau berhenti pun ada air pun, katalah dia berhenti tak lama tu. Tapi untuk rehat panjang, jalan 12 jam, jadi maksudnya siang jalan, kalau rehat pun sekejap itu singgah-singgah ambil air apa, jalan 12 jam, rehat, malam rehat, siang jalan lagi. Ataupun terbalik. Apa dia? Siang rehat, malam jalan. Jadi jalan malam, siang rehat, lepas tu malam jalan lagi. Kaedah berjalan dia macam tu. Atau jalan siang untuk rehat panjang, lepas tu jalan pula malam. Sekali jalan dengan 12 jam macam tu dipanggil satu marhalah. Jadi marhalah, 2 marhalah ni, kalau dengan hari, dengan 2 siang lah. Boleh faham tak? Kalau malam, 2 malam. Kalau sehari semalam, 24 jam lah. Kalau 2 siang, 24 jam je. 2 malam, 24 jam juga. Sehari semalam, 24 jam juga. Itu kita bahasa kita. Tengok baca, boleh faham tak? Wajib. Wajib apa ni? Wajib kat siapa? Wajib bagi orang musafir. Musafir mana? Musafir panjang. Sebutlah tadi. Kilometer berapa kan? Panjang safarnya. Berapa? Macam mana nak kira panjang safar ni? Kalau dengan kiraan dulu, 2 hari. 2 hari itu maksudnya 2 siang. Atau 2 malam. 2 malam tu memang malam lah, jalan malam, siang tak jalan. Ataupun sehari malam. Pasal apa ni? Jalan siang malam. Dan perjalanan ni nak kira apa? Motor, kapal terbang? Tak. Perjalanan yang mu'tadil. Perjalanan, maksudnya perjalanan yang mu'tadil, yang pertengahan. Maksudnya taklah terlalu laju, taklah lembek laweng. Lembek apa? Kalau sini panggil apa? Slow. Slow slang apa? Slow lane. Low lane. Slow low lane. Itu taklah slow low lane saja tumpang bahasa. Kalau laju kan. Kerana bahasa orang sini sedap lah. Tumpang lagi. Kalau laju apa? Laju melapor gitu. Boh gila deh. Janganlah jalan deras sangat. Janganlah jalan deras sangat. Dah slow low lane. Jangan gitu. Itu nak kira mana? Jalan hak pertengahan. Mu'tadil. Dan di perjalanan ni kira apa? Kira unta. Bukan jalan kaki. Kira dengan jalan unta. Pula tu unta ni unta mana? Unta bawa barang ke tak ada barang nak saru? Unta yang ada barang yang golib unta bawa terang mana? Tu. Kira unta tu. Jadi unta tengok 12 jam jalan. Kita jalan pula pertengahan. Terus ukur berapa kilometer? 12 jam dia jalan. Dia mau kira dah. Satu kalau kita besar tu dia siap kira berapa tapak, berapa langkah, dengan istilah parsakh, sagi berapa burut. Istilah-istilah dia istilah ukuran Arab lah. Sagi kata berapa langkah, satu langkah berapa, selangkah ni berapa biji gandum. Sampai teratur dia kira. Tambah orang dulu tuan, dia langkah ni memang dia kira betul. Kita lah ni kira meter, tak ingat deh. Sepanjang situ, berapa kaki? Tu tak kerti. Orang dulu tengok ni, dia boleh jarak ni. Ni
40 langkah sampai. Kira. Sampai. Naik bukit pun kadang ni berapa ni? Yang ni 45 langkah. Oh. Kalau kita boleh kira 45 langkah ni jarak berapa? Kira tak? 15 langkah berapa? 15 langkah jangan tak tahu 10 meter. Tu saya punya ukuran. Pasal saya duduk manah lah ni. Nak ukur dengan kita nak buat tip hari-hari letih kan tak? Ambil 10 meter ukur langkah. Try lah tu. Kat 20 kali ulang alik. Tuk sampai tak? Tuk. Test tak lari 15 langkah saya punya langkah. Pertengahan lah. Tak lah langkah kang itu. Tak pula langkah sikit-sikit. Langkah biasa. 10 meter. Jadi kalau nak memanah 30 meter, kena 45 langkah. Saya duduk memanah lah ni jarak 100 meter. Sajalah cerita kan. Tak tahu nak tengok saya mana pagi sebelum pukul 8 kat sekolah Arab. Tengok saya mana kan. Pakai panas compound, bukan recurve, bukan tradisional kan. Siap ada target site tu. Ada pakai tempat release tu. Kalau hari tak sihat, kalau duk pegang duk mana. Tapi mana 100 meter entah bukan senang nak kena. Silap sikit mau lari sikit. Tak kena lah. Dia kena still tu. Accuracy. Agak-agak saya mana hotel ke tipu. Okey. Saja sikit sebelah. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita jarak. Jadi saya kira langkah. Satu ada kemahiran kira langkah sikit lah ni. Dulu langkah silap kan tau. Langkah jarak tak pandai. Ni pandai jarak. Tapi saya tak bisa jalan kaki sampai 10 km tak pandai. Tapi jarak 100 meter tu pandai nak ukur jarak. Dan tak lari lah insyaAllah. Apa cerita ni? Nak cerita jarak tu. Baik, mesti nak kira jarak musafir ni dengan unta. Unta yang bawa barang yang pertengahan, berjalan pun pertengahan. Baik. Jadi wajib ni wajib apa? Agak tak faham tu kata dia, ni masuk wajib ni. Wajib niat qasar itu, niat sembahyang qasar. Kalau dia nak sembahyang qasar, dia wajib niat pendek kan sembahyang 2 ataupun qasar dalam takbiratul ihram. Bila wajib ni? Jika ia hendak qasarkan sembahyang. Boleh faham? Pasal apa boleh faham? Pasal dah faham tadi. Kau tak jenuh kat lah nak faham. Tu saya baca cerita tu, faham baca cerita. Jadi apa maksud dia ni? Kalau kita musafir, jadi faham tu yang sebut apa? Bila kita musafir, jarak jauh ada, wajib ke sembahyang qasar? Tidak. Dia ada tempat harus, ada tempat afdal, ada tempat tak afdal. Macam mana pun umumnya boleh lah sembahyang qasar? Boleh. Baik. Boleh tak sembahyang qasar? Boleh. Boleh tak sembahyang jamak? Boleh tak sembahyang jamak? Jadi asal hukum ni harus. Boleh qasar, boleh jamak. Cuma bila mu nak qasar, takkan boleh buat qasar. Melainkan wajib niatkan qasar dalam takbiratul ihram. Itu maksudnya. Janganlah kita qasar tapi tak niat qasar. Nak boleh ke mana? Itu saya kata tadi, kalau takbir aku usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Aku sembahyang 2. Mana boleh tu? Duk zuhur 4 rakaat tapi sembahyang 2. Buat lawak boleh. Jadi aku sembahyang pada zuhur 2 rakaat qasar. Tu. Kalau dengan sebut Melayu lah kan. Allah tu. Hadirkan di hati aku sembahyang pada zuhur 2 rakaat qasar. Aku sembahyang fardu. Aku sembahyang qasar. Fardu zuhur tu ta'arud. Fardu tu ta'yin. Zuhur siapa berapa usolli. Usolli tu qasad kan. Usolli fardhu tu ta'arud fardu kan. Zuhri, fardhu zuhri tu ta'yin, tentukan waktu dia. Lagi bila sembahyang qasar satu lagi wajib. Apa dia? Qasran. Rakaataini qasran. Sama ada rakaataini qasran, buh dua kali, cantik molek tu. Betul nak dapat pahala jemaah macam mana? Dah belajar tu. Makmum main. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu sudah. Siap. Jadi untuk sembahyang qasar mesti ada tu. Jadi kalau kata terlupa ke terlalai ke terlali ke macam mana? Mu tak boleh sembahyang 2 lah, sembahyang 4 lah weh. Boleh.
Yang ni yang Rasulullah isyarat innamal a'malu binniyat. Yang kaedah kita Syafi'i maksudnya innamal a'malu tasihhu binniyat. Amal ni dia hanya kan sah dengan niat. Kita nak cerita amal apa ni? Nak amalkan sembahyang fardu yang 4 rakaat, nak qasar buat 2. Macam mana dia boleh sah? Dengan niat. Niat ada kat mana? Ada dalam takbiratul ihram. Kenapa ada dalam takbiratul ihram? Pasal di awal-awal ibadat kita masuk. Pasal niat mesti ada di awal ibadat. Kalau sebelum buat ibadat kita dah niat. Tu niat ya? Tak, tu panggil apa? Tu azam. Tu azam. Niat mesti berserta dengan perbuatan baru panggil niat. Kalau ada tasdik di hati kita, ada qasad di hati nak buat, tu niat. Tak, itu bukan niat, itu azam. Azam tak sah, tak memada dalam nak buat, nak sahkan ibadat kaedah Syafi'i. Untuk nak sah mesti niat. Rasulullah pun sebut niat. Kaedah yang ulama syarah innamal amalu binniyat, innamal amalu tasihhu binniyat. Amal sah dengan niat. Okey, satu kena buh niat di situ. Dan niat mesti dalam takbiratul ihram. Boleh? Tuan dulu, ada soal? Tak niat-niat tu. Ya. Oh, imam niat qasar, kita pun patutnya musafir lah kan. Tapi kita tak niat. Kita tak niat, imam boleh, kita tak boleh lah. Jadi imam lagi dia sembahyang qasar, dia bagi salam, kita oleh kerana terlalai itu kan. Terlalai pasal selalu sembahyang biasa aja. Musafir jarang-jarang pula tu. Jadi terniat selalu pun. Betul kan, betul kan? Saya tak apa pasal hari-hari champion dia biasa ingat sedar. Tok qasar jamak sedia lah ni. Apa nak sebut? Jadi kalau kata kita tak sedar, tak boleh. Pasal syarat nak boleh mesti niat dalam takbiratul ihram. Kalau datang okey, kata saya jawab tu. Sikit tambah lagi. Kalau syak pula, niat dah ni. Sembahyang lah ni. Aku niat 4 ke 2 ni, atau 4 ke 2? 4 ke 2? Syak kat niat. Macam mana? 4. Maksudnya apa? 4 ke 2? 4 ke 2 balik asal. 2 tu kita syak. Kita niat qasar tak niat qasar. 4 mana ada kurang pada 4 lah weh. Itu hak asal. Jadi asal 4 ke 2? 4. Jadi musyak 4 2 4 tu tahu mana? 4 yang kena buat 4. Pasal takkan boleh ada keringanan buat 2 melainkan yakin ataupun zon. Memang niat 2 tadi baru boleh buat 2. Okey, siap. Lain kalau ada. Ya, jadi kalau orang yang dia tak niat qasar tu, imam bagi salam dia kena tambah lagi lah 2. Pasal dia tak niat qasar. Okey. Sembahyang sah. Ya, betul. Pasal pilihan ada ni kan. Jadi dia nak tapi dah tak ada niat dalam takbiratul ihram, kaedah kita tak sah. Tak boleh lah nak qasar. Lain. Dua masalah ni Ustaz. Perjalanan Musa dalam tempoh 24 jam. Ya. Dia berjalan selama dua kali perjalanan, satu berhenti. Tak kira lah dengan bahasa macam tu kan. Tapi mesti 24 jam. Sama ada 2 kali siang atau 2 kali malam ataupun sehari semalam. Itulah bahasa dia. Berhenti tu ikut berhenti. Cuma berhenti tu sebut berhenti tu pasal memang marhalatun. Asalnya marhalah tu sekali berhenti. Rihlah kan. Marhalah maksud satu tempat perhentian. Pasal duk berhenti banyak-banyak kali dia akan mengurangkan jarak kilometer dia. Pula tu memang PL Arabnya tu dia jarang jarak rehat banyak-banyak kan. Dia berhenti pun selalunya ada tempat tuju dia nak berhenti tak mana tu. Berhenti apa? Tempoh perjalanan tu. Ya. Ya. Kemudian berhenti pun dia kena tengok urus berhenti. Kalau dan bila sebut kata perjalanan 12 jam tu maksudnya perjalanan yang telah dikira dengan ada rehat, ada makan, ada minum, lagi ada sembahyang, buang air apa dan sebagainya. Dah dikira hak tu. Bukan 12 jam ni direct 12 jam. Betul-betul ambil time watch. Jadi tolak semualah. Berapa uruf, rehat apa-apa. Tu yang nak kira tu kalau kita baru terhegeh-hegeh nak kira. Siapa sanggup buat? Saya nak bagi RM50. Cari unta satu. Tu unta pula nak buh barang pula, terang mana barang nak buh. Ulama dah tolong kira untuk kita. Terima kasih lah kat dia lah. Siap. Cuma mu beramal bagi cermat
Janganlah ambil pendapat yang terlalu mudah. Ada pendapat mudah macam Syiah tu. Syiah ni bengong gila. Tuan-tuan tahu pasal apa saya kata bengong gila? Dia hari-hari sembahyang boleh jamak. Hari-hari boleh jamak. Pasal apa? Apa hujah dia? Hujah dia ikut pelotak dia. Pasal mudah tu. Dia akan cari hadis-hadis yang mana menyokong dengan pendapat dia. Pendapat hadis-hadis yang tak sokong pendapat dia, semua dia sepak buang. Itu. Tentu golongan sesat ni ialah golongan yang dia tak mengambil hadis dengan adil. Memang hujah dia hadis Quran belaka, tapi hadis Quran yang dia ambil, yang pendapat dia tu, hak tu dia ambil. Hak tak sependapat dia sepak lah. Kadang-kadang hak dia sepak tu, hak tu lah betul. Hak tu yang kena pakai. Hak ni pakai tu hak hadis mansuh, hak tak pakai. Sikit Syiah ni. Jadi kaedah mudah dia je lah. Tahu? Tu hari-hari boleh jamak. Tak kira di mana? Ha? Tak kira di mana? Tak kira di mana? Malah boleh tak musafir. Bukan kira musafir tak musafir. Rasulullah pernah musafir, pernah jamak walaupun tak musafir, kata. Ada hadis-hadis cakap dia lah. Rasulullah ada ketika dia jamak, dia tak sakit, dia tak musafir. Apa? Maksudnya dia jamak sedia lah. Macam tu lah. Buat bodoh. Kaedah ulama kita tanggung hari tu, bila tak sakit, bila tak musafir, tapi dia jamak. Apa tu? Tu yang kena mengaji kat tu. Apa dia? Hujan lah. Hujan. Tangguh ada itu ke hujan. Jadi antara yang Rasulullah jamak, sembahyang jamak kerana hujan. Ada lah. Yang kena mengaji lah baik. Tapi sembahyang jamak tak boleh sembahyang di rumah. Kena sembahyang di masjid. Bulan tu mesti buat jemaah. Tak boleh sembahyang seorang-seorang. Sembahyang pula jamak takdim. Syarat hujan lebat. Bulan tu mesti ada hujan. Di akhir sembahyang maghrib, dah awal sembahyang isyak yang nak dijamak tu. Faham kan? Kena ngaji syukur tu. Saya ngaji, buat pun reti, tapi tak nak buat. Pasal pergi masjid pun, seekor tak pandai sembahyang. Nak buat sembahyang jamak ke mana? Saja bos ekor tu kan. Ya. Saya jamak dah. Pak lagi ni. Dah hoy dah. Kalau balik. Kalau waktu dah lagi tak selesai. Kalau pasang ni kemaya juga. Tak lupa juga. Dia tak apa tak? Lupa. Balik kemaya sah. Terus maya kali dia. Bayar sekali lagi pula asal. Tak apalah, molek lah tu. Dia taklah jadi masalah dosa. Dari si hukum, bila kita dah jamak siap-siap, dia tengok baru sampai rumah. Sampai pun waktu asal tak masuk lagi. Waktu kita ni dah biasa duduk jemaah hari, dengar azan je ni. Sibuk pergi sembahyang jemaah lah. Boleh ke sembahyang sekali lagi tu? Boleh. Kalau ikut kena tak sembahyang sekali lagi. Atas nama tuntutan wajib tak ada. Tapi ada hukum sunat, dan sembahyang tu dipanggil sembahyang mu'adah lah. Sembahyang ulang. Pasal jamak dah. Jamak tu jadi sembahyang fardu pasal sembahyang pertama. Ada kat sunat kita ulang. Buat sembahyang tu jemaah dah, disurau ni. Disurau. Jadi istilahnya mengulang sembahyang yang telah disembahyang. Dah belajar belum Pak tu? Apa hukum dia? Sunat. Sunat lah. Jadi dapat sunat. Jadi tak ada masalah dosa apa tak lah. Itu yang saya kata guna pasal molek lah tu. Bukan saya tak lupa. Saja buat tak apa. Kalau tak lupa tu syukur lah. Kalau lupa apa tak apa. Ni memang saja tahu sembahyang ni. Sembahyang kali lagi duduk rumah saja buat apa? Baik pergi sembahyang, ada agak pala. Walaupun sembahyang dah, dapat agak pala sembahyang sunat. Sembahyang tu fardu tapi ulang tu adalah sunat. Boleh? Bagus. Boleh. Bagi A. Okey. Yang tu. Ya, dari segi masalah tak ada masalah tu, dan sah dan molek perbuatan tu. Niat tu kita nak siap macam contoh tadi lah. Kita pergi sembahyang asar tu, kita nak buat muadah. Okey, muadah tu lepas niat tu kita niat sembahyang asar atau niat muadah? Kalau ikut dari segi kaedah, tak niat muadah tu apa? Pasal meniatkan muadah tu sunat. Tapi mesti dalam sembahyang muadah tu diniatkan berjemaah. Wajib. Pasal sembahyang muadah tak boleh buat seorang. Adalah kita belajar apa tu kan? Sembahyang muadah dia tak boleh buat seorang. Dia wajib berjemaah. Sama ada mu imam ke mu makmum. Jadi kalau kita dah sembahyang kosong jemaah tu syukur dah dia.
Katalah kita ulang sekali lagi asar ni. Jadi nak niat macam mana? Aku sembahyang fardu asar 4 rakaat ikut imam kena Allah Taala. Macam biasa. Tapi wajib niat ikut imam ataupun jadi imam. Mesti ada tu. Tak ada niat tu tak sah sembahyang bahkan berdosa. Pasal apa? Tak disyariatkan mengulang sembahyang fardu berseorangan. Jadi nak diniatkan muadah tu. Aku sembahyang fardu asar 4 rakaat ikut imam muadah kerana Allah Taala.